Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali di Cikgu Saiful Channel. Terima kasih kepada yang menyokong channel Cikgu, kepada rakan-rakan para pelajar yang baru dan pertama ke Cikgu Saiful Channel. Tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang subscribe. Perkongsian matematik tingkatan 4, bab 4 operasi set. Untuk kali ini kita akan tengok standard kandungan yang kedua, iaitu kesatuan set. Di bawah standard kandungan ini ada 3 standard pembelajaran, iaitu yang pertama, menentu dan menghuraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Jom kita tengok yang standard pelajaran yang pertama lah. Menentu dan menghuraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, kesatuan set. Kalau diberi 2 set lah, P dan Q, kita guna simbol ini macam ni. Simbol macam U lah. Jadi set P kesatuan Q mewakili semua unsur dalam set P atau set Q, atau kedua-dua set dan kedua-dua set P dan Q lah. Jadi untuk senang ingat, ni tengok emoji ni tadi kan cikgu letak kat depan tadi kan. Tengok simbol ni sama dengan macam ni lah. Happy, gembira. Jadi bila gembira kita ambil semua. Okey, kita tengok contoh lah untuk lebih faham lagi. Okey, contohnya diberi, beritahu agak. Diberi set semester X adalah integer dan X adalah lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil daripada 60. Set P X adalah gandaan bagi 3. Set Q X adalah nombor ganjil. Set R X, di mana X adalah nombor berdana. Jadi soalan ni senaraikan semua unsur bagi set P kesatuan Q kesatuan R. Jadi untuk jawab soalan ni, kita untuk menyenaraikan semua unsur bagi set ni, kita kena tahu dululah setiap set-set ni, set yang diberi dalam tanda-tanda pembina set ni kita tukar dengan set yang menyenaraikan semua unsur lah. Okay. Kita mula dengan set semester. Kenapa? Sebab set semester ni lah batas ataupun had dalam pembincangan kita. Maksudnya set semester adalah sebagai limit kepada set-set yang berikutnya. Contohnya kalau kita tengok set P ni kan, dia kata gandaan 3. Kalau kita senaraikan gandaan 3, dia tak terhingga. Tapi sebab set gandaan 3 ni di bawah set semester ni, maksudnya kita hanya pilih daripada nombor-nombor sini je lah. Jadi set P apa? Set P gandaan 3 yang ada daripada set semester ni 51, 54, 57 dan 60 lah. Begitu juga dengan set Q, nombor ganjil. Okay. Yang kita pilih dari ataupun kita cakap tentang set semester ni mengawal kita lah, batas kita setakat ini lah. 51, 53, 55, 57, 59. Okay, dan satu lagi set R. R, okay, nombor perdana. Kita ingat sikit lah, nombor perdana yang hanya boleh dibahagi satu dan dirinya lah. Dalam ni tengok ada, dia sebenarnya nombor perdana ni kecuali 2 nombor genap, yang lain semua nombor ganjil, tapi bukan semua nombor ganjil nombor perdana. Sebab tengok contoh 55 boleh bahagi 5 bukan.
Oh, ini dah ada jawapan kan, 53, 59. Jadi sekarang tengok soalan kita ataupun kita nak senaraikan semua unsur bagi set P kesatuan Q kesatuan R. Maksudnya kita nak ambil semua dari P, Q dan R lah. Cuma yang sama ni kita tulis sekali je lah. Okay, sekali sekali. Okay, maksudnya kamu senaraikan P kesatuan Q kesatuan R 51, 53, 54, 55, 57, 59 dan 60 lah. Ada berapa? Kalau tengok ni susah nampak ada susun ni. Jadi 51, 53, 54, 55, 57, 59 dan 60. Sekejap ada lah. Okay. Okay, kita tengok satu lagi. Contoh. Okay. Contoh bila set diwakilkan dalam gambar rajah band lah. Okay, soalan dia begitu. Gambar rajah band menunjukkan set semester pada gambar rajah dia. Okay, ini. Gambar rajah menunjukkan set semester. Ini di luar ni biasanya yang segi 4 ni set semester lah. Yang tadi cikgu cakap sebagai batas perbincangan kita lah. Set A yang dalam bulatan A ni lah. Set B dalam bulatan B. Set A kesatuan B. A kesatuan B maksudnya kita nak bincangkan set semua A. Cikgu lorek kan. Okey. Semua A, semua B. Okey. Ambil semua sekali. Oh. Maksudnya yang bahagian kawasan melorek ni je. Jadi tapi sini soalan dia suruh senaraikan unsur kan. Jadi A kesatuan B 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lah. Dan tulis elok sikit je lah. Okay. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Okay. Seterusnya kita pergi ke standard pembelajaran yang kedua, menentukan pelengkap kesatuan set. Pelengkap ni maksudnya, kita tengok soalan dari kita beritahu. Okay, ini soalannya, dia beri set semester X, integer, okay, set P, set Q. Okay, ini tanda ni pelengkap ni. Maksudnya kalau kamu tengok yang di dalam kurungan ni, P kesatuan Q. Tapi sekarang ni ada tanda kurungan dan ada satu tanda macam koma di atas tu. Kita baca sebagai pelengkap bagi set P kesatuan Q lah. Ataupun dalam kata lain bukan set P kesatuan Q lah. Jadi untuk selesaikan soalan ni, sama lah kita tulis unsur-unsur bagi set yang itulah. Maksudnya kita tulis dalam bentuk set tu dalam bentuk unsur lah. Ini set semester dan set P sebab dia ada nombor ganjil, set Q nombor perdana. Okey, jadi kita cari dulu P kesatuan Q. Okey, tengok kat sini P kesatuan Q yang sub P kesatuan Q semualah kan. 1 2 1 2 3 walaupun 2 kita tulis sekali ya. 3 5 7 dan 9 lah. Okey. Ada 1 1 2 3 5 7 dan 9. Tapi ini kita tak jawab lagi kan. Sekarang ni bila kita nak jawab pelengkap bagi kesatuan ini, maksudnya kita pilih yang bukan set inilah. Bandingkan dengan set semester tu. Jadi kita akan dapat pelengkap bagi set P kesatuan Q adalah 4, 6, 8, 10. Maksudnya bandingkan set ini dengan ini. Bandingkan set semester ni dengan set yang kita dapat kat sini lah. Atas ni. Kalau tak nampak, cuba susun bagi dekat-dekat sikit lah. Okay, next kita pergi ke satu lagi contoh lah kalau menggunakan perwakilan. Oh, ini gambar rajah lah. Kalau kesatuan, part tadi kita dah bincang, kesatuan ambil semua. P kesatuan Q, kalau gambar rajah dia yang pertama ni,
Yang pertama ni, P kesatuan Q, semua PQ lah. Kalau yang ni, sebenarnya Q ni subset bagi P kan. Tapi kalau P kesatuan Q macam P ya. Ini walaupun diberi 3 gambar rajah, tapi yang ditanya adalah Q kesatuan R. Jadi kita boleh macam abaikan P lah. Tengok Q dan R, semua Q, semua R. Yang ni kalau P kesatuan Q kesatuan R, maksudnya semua P, semua Q, semua R. Tak usah pelorek. Tapi bila kita cakap tentang pelengkap ni maksudnya yang lawan dia ataupun sebaliknya. Okay? Jadi tengok gambar aja sebaliknya. Ini kalau pelengkap ni, kalau pelengkap kamu tengok. Tadi ini lawan lah. Okay, tengok. Ini kalau yang kawasan tak berlorek ni sama dengan kesatuan. Kalau pelengkap bukan dia lah. Semua pun macam tu lah. Okay. Patutnya semua orang boleh nampak lah. Okay. Rujuk buku teks ada juga. Ini contoh. Okay, seterusnya kita pergi ke penyelesaian masalah. Seperti yang cikgu kongsi dalam bahagian 1, strategi dia, strategi umum penyelesaian masalah ni kamu kena ingat lah. Okay. 4 langkah model Polya. 1, memahami masalah. 2, melaksanakan. 2, kita rangka dulu sebelum kita melaksanakan lah. Okay. Yang ketiga, kita laksana dan seterusnya semak jawapan. Okay, kita tengok contoh soalan teruslah. Okay, diberi set. Set B murid yang berasal dari juru. Okay, set B murid berasal dari juru. Set T murid berasal dari kimia. Okay, lepas tu kalau sebuah kelas terdiri daripada 40 orang murid, ini maksudnya kita baca bilangan set B kesatuan T sama dengan 30 orang. Maksudnya bilangan kedua-dua set yang pelajar berasal dari juru dan bukit minyak 32. Hitung bilangan murid yang tidak berasal dari juru dan bukit minyak. Maksudnya yang dari selain pada juru dan bukit minyak macam Taman Pelangi ke, berapa orang. Okay, kalau senang kita boleh masukkan dia dalam gambar rajah band, kita boleh nampak lebih jelas lagi lah. Okay. Yang ni set semester dia. Set semester dia maksudnya 40 orang kan. 40 kan. Dan dia kata B kesatuan T. Lagipun soalan ni tak nyatakan berapa B, berapa T kan. Jadi maksudnya yang berlorek ni kawasan P. Ini lupa dia declare dulu. Ini patutnya ini set apa? Juru B. Ini juru T. Okay. Jadi kedua-dua set ni semua yang dalam ni bilangan dia 32. Set semester 40. Jadi yang tak berasal daripada juru dan bukit minyak ni macam 40 tolak 32 aja kan. Berapa? 8. Okey. Ya, betul tak? Penyelesaian, dia sudah tulis kat sana dah. 8 dia lah. Jadi sekian sajalah untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk info video-video terkini daripada cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.